Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi salli ala nabi musallima wa amidana min nurihi an-nur. Ya Rabbi salli ala nabi musallima wa ja'al lana taufiqa dauman sahiba. Yang dimuliakan para pendengar, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita sambung pengajian kita daripada Nazam Gharami Sahih, Nazam Gharami Sahih atau Manzumah Ibnu Farah Al-Ishbili, yang mana di antara manzumah yang masyhur dalam ilmu mustalah hadis selain daripada manzumah Baiquniyah. Manzumah Baiquniyah juga di antara nazam yang masyhur yang telah saya kupas dan huraikan pada tahun lepas, dan pada kali ini kita huraikan, bincangkan tentang manzumah Gharami Sahih yang dikarang oleh Imam Ibnu Farah Al-Ishbili, dan kita telah sampai kepada bait yang ke-12 pada sesi lepas. So masuk kepada bait yang ke-13. Bait ke-13. Jadi kata Imam Ibnu Farah rahimahullahu taala wa radiya anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid darain, wa dhi nubadhun min mubhamil hubbi fa'tabir wa ghamiduhu in rumta syarhan utawwilu. Okey. Jadi kata beliau, wa dhi nubadhun min mubhamil hubb, dan ini adalah beberapa cebis daripada mubhamil hubb, cinta yang samar. Ini adalah beberapa cebis daripada cinta yang samar. Fa'tabir, maka ambillah iktibar. Wa ghamiduhu in rumta syarhan utawilu, dan yang tersembunyi, cinta yang tersembunyi tadi yang samar, cinta yang samar. Manakala cinta yang tersembunyi, sekiranya engkau mahu huraiannya, aku boleh panjangkan. Aku boleh panjangkan huraiannya. Jika engkau mahu huraiannya, aku boleh panjangkan. Dia boleh jelaskan dengan detail, terperinci, dengan panjang lebar mengenai cinta ini, yang mana dalam bait-bait sebelum ini telah diluahkan perasaannya tentang sejauh mana cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi ini dari segi zahir bait syair ni adalah bentuk luahan perasaan, tetapi dari segi ilmu mustalah hadis ada dua istilah yang disebut oleh Ibnu Farah dalam bait ini, iaitu istilah mubham. Ghamid pun termasuk mubham, tadi ada ghamiduhu. Jadi mubham dengan ghamid ini lebih kurang seerti. Dan satu lagi iktibar. Jadi mubham ini ialah sesuatu yang samar, ataupun kalau orang-orang lah, orang yang samar dari segi nama dia lah, namanya samar. Jadi kalau ada dalam hadis itu nama yang samar disebut mubham.
Ya. Sama ada pada sanad hadis atau matan hadis. Kalau pada sanad hadis, ya, misal kata perawi, ya, dia meriwayatkan daripada seseorang. Nah, dia kata an rajulin, daripada seorang lelaki. Dia pun tak kenal namanya. Sama ada dia tak tahu namanya ataupun dia tahu tapi dia tak sebut namanya, ya. Dia hanya sebut an rajulin min bani fulan, contohnya lah, ya, seorang lelaki daripada bani fulan. Jadi dia tak sebut nama. Jadi ini mubham, samar. Sedangkan dalam periwayatan hadis mesti kena jelas, clear, ya. Semuanya kena tahu siapa yang meriwayatkan hadis tersebut, yang bagaimana kedudukan dia, boleh dipercayai ataupun tidak, ya. Jadi kalau nama pun tak diketahui, jadi bagaimana nak tahu kedudukan dia, ya. Sama ada boleh dipercayai ataupun tidak boleh dipercayai. Jadi ini menyebabkan sanad itu menjadi daif, lemah, ya. Jadi mesti perawi mesti kena sebut nama, ya, supaya dapat disemak, dapat diperiksa sama ada dia dari kalangan orang-orang yang boleh dipercayai ataupun dari kalangan orang-orang yang lemah, daif, duafa, yang kurang dapat diterima riwayatnya. Sebab nama-nama perawi ini semuanya telah dihimpunkan, dikumpulkan oleh ulama hadis dalam kitab-kitab yang khusus mengenai para perawi hadis ini, ya. Ada yang dikhususkan untuk perawi-perawi thiqah, ya. Seperti kitab As-Thiqat, kitab As-Thiqat oleh Ibnu Hibban, ya. Dihimpunkan semua perawi-perawi yang thiqah ini dalam satu kitab. Dan ada yang khusus menghimpunkan perawi-perawi yang daif, ya, seperti kitab Al-Kamil oleh Ibnu Adi, ya. Al-Kamil fi Du'afa Ar-Rijal, ya, oleh Ibnu Adi, yang mana beliau menghimpunkan dalam kitab ini semua perawi yang dikritik, ya, yang dinilai sebagai lemah, walaupun mungkin perawi tersebut ada perselisihan pendapat di kalangan ulama hadis sama ada dia ini thiqah ataupun sebaliknya, ya. Ataupun mungkin ada perawi yang dikritik, ya, dinilai sebagai daif, tapi nilai tersebut tidak dapat diterima. Maknanya penilaian daif itu tidak dapat diterima kerana atas sebab-sebab tertentu, ya, apabila didapati penilaiannya itu tidak mengikut syarat dia, ya, bila tidak mengikut syarat maka tertolaklah, ya, seperti dia menuduh, ya, seseorang perawi itu sebagai daif disebabkan perbezaan pandangan. Rupanya ada perbezaan pandangan di antara mereka menyebabkan berlaku kritikan-kritikan yang seperti itu, yang mana tidak diterima, ya, disebabkan ada perbezaan pandangan ataupun perbezaan dari segi mazhab, dari segi akidah, ya, dan juga dari segi perbezaan dalam munafasah ilmiah, ya, disebut munafasah ilmiah, perlumbaan ilmu, maknanya berlumba-lumba, ya, nak menonjolkan ketokohan masing-masing lah, ya. Jadi dia rasa tercabar, ya, bila ada orang yang mungkin sama hebat ataupun yang kelihatan lebih hebat daripadanya. Wallahu a'lam. Tapi itu yang menyebabkan kalau dia mengkritik, ya, pihak yang dia tak suka itu, maka kritikan itu tidak boleh diterima. Jadi ulama hadis dah kumpulkan semua perawi ini, ya, dan dinilai dan diberikan status, kedudukan dan kredibiliti mereka. Jadi mesti kena diketahui namanya, tidak boleh hanya disebut daripada seseorang sahaja, ya, tanpa disebut namanya. Sebab kalau tak disebut nama,
Jadi tak diketahui. Jadi bila tak diketahui, sanad itu menjadi lemah. Kalau disebut nama, kena semak sama ada dia dari kalangan perawi yang siqah ataupun perawi yang tidak siqah. Ya, perawi yang tidak siqah. Tapi ada juga ulama hadis yang menggunakan lafaz samar, lafaz mubham. Tapi lafaz mubham itu menunjukkan dia menilai perawi itu sebagai siqah. Seperti Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Asy-Syafi'i dia menyebut haddatsani siqah. Ini diberitakan kepadaku oleh seorang siqah tanpa menyebut namanya. Tanpa menyebut namanya. Jadi mungkin ada faktor-faktor tertentu lah kenapa namanya tak disebut. Mungkin disebabkan ada masalah politik di zaman itu, atau seumpamanya. Tetapi nak kata Imam Asy-Syafi'i menilai gurunya itu sebagai siqah, cuma tak disebut nama. Kepadaku oleh seorang yang siqah, bahawa beliau meriwayatkan daripada si fulan. Jadi ini juga menjadi perbincangan di kalangan ulama. Adakah itu dikira mubham menyebabkan sanadnya dhaif ataupun tidak? Jadi ada yang mengatakan dhaif lah sebab tidak disebut namanya, dan tetapi ada yang memperincikan, maknanya kena pastikan juga siapakah guru sebenar yang beliau riwayatkan hadis daripadanya. Jadi kena carilah berdasarkan perbandingan riwayat. Tengok siapa yang boleh diandaikan bahawa itulah yang sebenarnya, yang disebut sebagai siqah sahaja. Ataupun ma la attahim, kadang-kadang disebut ma la attahim. Haddatsani ma la attahim. Diberitakan kepadaku oleh seorang yang aku tidak tohmah keadilan dia, sifat adil dia. Maknanya dia terima peribadi, penampilan, credibility gurunya itu. Jadi dia tidak menuduh apa-apa, dia tidak mengkritik apa-apa. Jadi dia kata hadatsani man la attahim. Jadi kalau ikutkan hadis itu sahih lah, mengikut perawi yang menyebutnya begitu. Kalau Imam Asy-Syafi'i atau Imam Malik menyebut begitu, kalau ikutkan zahirnya, ianya adalah sahih di sisi beliau. Jadi ini masalah tentang perawi yang mubham. Perawi yang mubham. Manakala kalau mubham pada matan, ini tidak ada kesan kepada nilai hadis. Tidak dikesan, sebab dia hanya berkait tentang matan. Maknanya jika dalam hadis itu menyebut datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu sekian. Jadi tak ada masalah, tak perlu kita pastikan nama dia. Cukuplah, maknanya ada seorang lelaki yang datang mengadu kepada Rasulullah. Tetapi ada juga ulama yang sangat mengambil berat, memberi perhatian terhadap hal-hal yang sedemikian, maka dicarikan juga siapakah lelaki tersebut melalui perbandingan antara riwayat-riwayat, dikumpulkan semua riwayat-riwayat hadis yang berkaitan, dan kemungkinan ada dalam salah satu jalan riwayatnya itu menyebut namanya secara jelas, disebut secara jelas. Jadi itu ada juga dibukukan dalam sebuah kitab. Kemudian satu lagi istilah yang disebut oleh Ibnu Farah dalam bait ini ialah istilah i'tibar. Istilah i'tibar ini adalah satu proses untuk mencari jalan-jalan riwayat yang dapat menyokong sesuatu hadis yang sedang dibincangkan atau sedang ditakhrijkan. Jadi sesuatu hadis itu mungkin mempunyai masalah dari segi kedudukan perawinya, seperti dipertikaikan, ada yang mengatakan dia siqah, ada yang mengatakan dia tidak siqah, seorang yang dhaif. Jadi memerlukan kepada sokongan kepada riwayatnya itu, maka perlulah dicari sokongan tersebut. Jadi proses mencari riwayat-riwayat sokongan itu dinamakan i'tibar. I'tibar.
sama ada mencari riwayat lain yang berlainan jalan riwayatnya, ya, yang berlainan jalan riwayatnya daripada sahabat yang berlainan, ataupun mencari riwayat lain yang yang dapat menyokong perawi yang dikatakan dhaif atau yang diperselisihkan kedudukannya itu, ya. Jadi ada tak jalan riwayat lain yang tidak ada nama perawi itu, yang tak ada perawi itu, maknanya ada perawi lain lah yang meriwayatkan hadis yang sama, tetapi sampai kepada sahabat yang sama yang meriwayatkannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dipanggil mutaba'ah, ya, dipanggil mutaba'ah, maknanya jalan riwayat daripada sahabat yang sama, maka itu dipanggil mutaba'ah. Tapi kalau jalan riwayat daripada sahabat yang berlainan, hadis yang sama tapi sahabat yang berlainan, ya, kalau satu riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, satu lagi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka itu disebut syahid, ya, syahid, riwayat sokongan. Jadi mutabi' dengan syahid. Kalau kita nak bezakan dalam bahasa Melayu ni, mungkin mutabi' itu ialah riwayat sokongan, ya, mutabi' riwayat sokongan. Kalau syahid riwayat lain yang menyokong, riwayat lain yang menyokong hadis yang sedang ditakharijkan, ya, ataupun sedang dibincangkan. Jadi ini boleh menguatkan kedudukan hadis tersebut daripada mungkin hasan naik kepada hasan, naik kepada sahih li ghairi. Ini kita telah bincangkan, ya, mengenai kedudukan hadis, adakah dia boleh meningkat kepada darjat yang lebih tinggi. Jadi kalau dia hasan, dia naik kepada sahih li ghairi. Kalau dia dhaif, dia boleh naik meningkat kepada hasan li ghairi, ya, hasan li ghairi. Kalau dia diperselisihkan antara hasan dengan dhaif, sama ada hadisnya itu hadis hasan atau hadis dhaif, maka bila ada riwayat yang menyokongnya itu, maka kita dapat merajihkan, dapat memilih, ya, dengan apa ni, pastilah bahawa yang tepat ialah yang hasan, ya, sebab ada sokongan. Baik. Kemudian kata Ibnu Farah Al-Ishbili rahimahullahu taala, azizun bikum sabbun dhalilun li'izzikum wa mashhuru awsafil muhibbi at-tazallulu. Azizun bikum, orang yang merasa mulia denganmu, ya, orang yang bercinta, ya, yang mencintai, ini dia merasa mulia, ya, dengan orang yang dicintai. Ya, orang yang mencintai itu merasa mulia dengan orang yang dicintai. Ini juga merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Ya, seseorang itu dia akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ya, seseorang itu akan bersama siapa yang dia cintai atau dia kasihi. Ya. Azizun bikum, sabbun, ya, dengan sepenuhnya. Ya, dengan sepenuhnya. Zalilun li'izzikum, namun, ya, namun ia hina, namun ia hina kerana kemuliaanmu. Ya, namun ia hina kerana kemuliaanmu. Dia merasa mulia, ya, denganmu, tetapi dia merasa hina kerana kemuliaanmu. Dia rasa diri dia itu rendah, ya, rendah sangat. Jadi kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat tinggi dan mulia. Wa masyhur awsafil muhib at-tazallulu, ya, dan yang masyhur daripada sifat orang yang mencintai ini ialah bersifat hina dan rendah diri.
dan yang masyhur daripada sifat-sifat orang yang mencintai ini ialah dia bersifat hina dan rendah diri. Jadi dalam bait ini ada dua istilah ilmu hadis. Yang pertama aziz. Aziz ini tadi disebut diterjemahkan orang yang mulia, aziz. Boleh juga aziz ini ialah orang yang jarang ada seumpama itu orang sifatnya, jarang sifat dia. Azizul wujud maknanya orang yang jarang-jarang ditemui seperti itu kedudukannya atau sifatnya. Contohnya lah. Jadi ada dua makna lah, sama ada dia jarang-jarang ditemukan ataupun orang yang mulia, aziz. Dan aziz dalam istilah ilmu hadis ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi. Kalau satu orang perawi, dia akan jadi gharib, nanti akan disebutkan selepas ini. Tapi kalau dua orang perawi, maknanya yang mendengar daripada Nabi SAW itu dua orang. Ini sekurang-kurangnya dua orang. Jadi dia menjadi hadis aziz. Ini hadis yang aziz. Kalau tiga orang nanti dia jadi istilah lain, istilah masyhur yang akan dihuraikan selepas ini. Jadi antara contoh hadis aziz ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ini riwayat Abu Hurairah. Dan ia juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas dan Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang sama. La yu'min ahadukum, tidak beriman seseorang kamu, artinya tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah aku ini lebih dia cintai berbanding ibu bapanya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Jadi hadis ini adalah contoh bagi hadis aziz yang diriwayatkan oleh dua orang perawi dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita cari dah tak ada dah riwayat lain dah. Hanya dua ini saja. Jadi dia menjadi aziz. Dan satu lagi istilah dalam bait tersebut ialah masyhur, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi ataupun lebih. Tiga orang perawi ataupun lebih. Jadi maknanya tiga itu disebut masyhur. Seolah-olah masyhur dari segi istilah lah. Maknanya popular. Tiga orang tu dah cukup menunjukkan hadis itu popular, masyhur. Jadi bila tiga orang ataupun lebih lah, 4 orang, 5 orang, dia dinamakan hadis masyhur. Dan tiga orang kalau dalam bahasa Arab sudah dikira jamak, sudah dikira ramai. Kalau seorang mufrad, 2 orang musanna, 3 orang sudah dikira jamak. Dan antara contoh hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, innallaha la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'uhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu itu dengan cara mencabutnya daripada dada-dada para ulama, tetapi Allah Ta'ala mencabutnya dengan cara mematikan para alim ulama. Jadi ilmu itu dicabut oleh Allah Ta'ala nanti, bukan dengan cara ditarik daripada dada para alim ulama, bukan. Tetapi ilmu itu dicabut dengan dimatikannya para alim ulama. Sehinggalah nanti tidak ada lagi alim ulama yang tinggal,
maka manusia dia merujuk kepada orang-orang yang jahil, lalu dia pun sesat dan menyesatkan. Wal'iyadzubillah. Okay, jadi itu mengenai hadis masyhur. Jadi contoh-contohnya banyak. Ada juga yang disebut dengan istilah masyhur, hadis masyhur juga, tapi bukannya dari segi istilah 3 orang perawi ini, bukan. Tetapi masyhur secara bahasa tadi, popular. Maknanya kalau hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja pun, kalau dia masyhur, maka disebut hadis masyhur. Walaupun diriwayatkan oleh seorang perawi, ataupun langsung tak ada sumber asal hadis tersebut. Bila dicari tidak ada sumber asal, tapi masyhur, popular, orang sebut-sebut, orang sebut bahawa siapa yang berpuasa dalam bulan Rajab contohnya lah mendapat pahala yang sekian-sekian besar, masyhur. Tetapi yang mengenai ini ada banyak riwayat lah, tetapi ada riwayat yang tidak ada sumbernya. Bila dicari tidak ada sumber asalnya. Kalau yang ada sumber asal tu mungkin riwayatnya dhaif. Okey. Kemudian kata Ibnu Farah Al-Ishbili dalam bait yang seterusnya, gharibun yuqasil bu'da anka wa ma lahu wa hakika andaril qila mutahawwalu. Seorang yang gharib, seorang yang asing, dia kata seorang yang asing yang merasa sukar duduk berjauhan, yuqasil bu'da anka, yang merasa sukar duduk berjauhan darimu. Jadi bila sebut gharib, orang yang asing, ini bukanlah dari segi hakikatnya, tapi dari segi majazi, dari segi majazi dia merasa sukar duduk berjauhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lahu, dan tidak adalah baginya apa-apa. Hakika andaril kila mutahawwalu, dan hakmu daripada rumah amarah itu, dan hakmu daripada rumah amarah itu ialah berpindah. Ini maknanya tidak perlu merasa marah dengan sebab orang yang mencintainya itu dengan begitu sangat cinta, yang sejati ini, tetapi tidak dapat bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam bait syair ini ada satu sahaja istilah ilmu hadis yang disebut oleh Ibnu Farah, iaitu gharib. Gharib. Gharib ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi. Hanya satu orang perawi yang meriwayatkan hadis ini. So tadi ada aziz, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih, dan gharib, hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi. Biasa kedudukannya gharib dululah. Kalau dalam ilmu mustalah tu biasa disebut gharib dahulu, kemudian aziz, kemudian masyhur. Tapi ini disebabkan dia tertakluk kepada nazam syair, maka dia tak mengikut susunan yang sebegitulah. Ataupun masyhur dulu, kemudian aziz, kemudian gharib akhirnya. Jadi gharib ini hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang. Mungkin dalam ramai-ramai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ramai, beribu-ribu orang sahabat Nabi yang sentiasa bersama Nabi silih ganti, bersilih ganti. Tapi ada hadis yang sampai kepada kita ini hanya daripada 1 orang, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tapi itu tidak menjadi masalah. Yang penting ialah sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Seperti mana hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dalam sahih mereka itu banyak hadis yang gharib,
yang hanya ada satu jalan riwayat saja, ianya dinilai sebagai sahih. Jadi yang diambil kira ialah rantaian sanad perawi, ya. Rantaian sanad, rantaian perawi pada sanadnya itu mestilah semuanya itu orang-orang yang thiqah, boleh dipercayai. Maka hadis itu sekiranya tidak ada syaz dan tidak ada yang illah, maka ianya dinilai sebagai sahih. Dan dalam Sunan At-Tirmizi juga beliau banyak menyebut gharib, ya. Kadang-kadang disebut sahih, sahih gharib. Ia disebut sahih gharib ataupun hasan sahih gharib. Ya. Jadi ini adalah gabungan istilah yang khusus dalam Sunan At-Tirmizi yang nak menunjukkan bahawa hadis itu gharib, ataupun kadang-kadang bukanlah gharib secara hakiki, tetapi gharib dari segi jalur sanad, dari segi jalur sanad yang tertentu sahaja. Maknanya ada riwayat-riwayat lain tetapi diriwayatkan oleh perawi yang dhaif. Hanya riwayat itu sahaja yang tidak ada perawi dhaif, semua perawinya thiqah. So dia gharib dari segi dari aspek ianya diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah, ya. Jadi sebab itu disebut sahih gharib. Okey. Jadi antara contohnya ialah hadis innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya setiap amalan itu dinilai dengan niat. Ya, disertai dengan niat atau dinilai dengan niat. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau meriwayatkan hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini sangat besar maksud dia, ya, di dalam mengikhlaskan diri, ya, memeriksa diri kita ini sama ada benar-benar ikhlas dalam melakukan sesuatu amalan itu ataupun tidak. Ya, sebab itu Imam Al-Bukhari memulakan kitab sahihnya ini dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, dan semuanya bagi setiap orang itu dia akan memperolehi apa yang diniatkan. Ila akhir al-hadis. Kemudian diikuti oleh para ulama lain seperti Imam An-Nawawi, ya, dia memulakan sebahagian karya-karyanya dengan hadis ini, ya. Dia letakkan dahulu innamal a'malu binniyat, ya, untuk apa ni menjadi tazkirah, peringatan, ya, supaya mengikhlaskan diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam menulis kitab tersebut, ya, dalam mengamalkan hadis-hadis yang apa ni yang diriwayatkan atau dalam mengamalkan, ya, ilmu yang dipelajari. Jadi sebagai peringatan, ya, bahawa pentingnya ikhlas dalam kita beramal semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadis itu gharib, ya, walaupun hadis tersebut gharib, ya, hanya diriwayatkan daripada satu jalan riwayat, iaitu daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hadis gharib, aziz dan masyhur ini adalah di bawah kategori hadis ahad, ya, dalam kategori hadis ahad. Hadis ahad, ya, maknanya hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang perawi, ya, dalam sanadnya itu, ya, yang tidak sampai kepada tahap mutawatir. Jadi lawan ahad ini ialah mutawatir, ya, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang ramai, bilangan perawi yang ramai. Jadi ianya menjadi mutawatir. Tapi kalau tidak ramai, dia menjadi hadis ahad. Jadi hadis ahad ini terbahagi kepada tiga, ya, gharib, aziz dan juga masyhur. Dan ini dibincangkan, ya, dengan panjang lebar oleh ulama usul, ya, oleh ulama usul mengenai kedudukan mutawatir dan ahad ini. Kenapa perlu dipisahkan antara mutawatir dan ahad? Kerana hadis mutawatir dia mempunyai nilai yang amat tinggi, iaitu menghasilkan keyakinan yang jazam, yang pasti,
terhadap apa yang diriwayatkan. Ya. Jadi kalau mengingkari hadis tersebut boleh menyebabkan orang yang mengingkarinya itu jatuh kafir. Kafir. Sebab dia mengingkari sesuatu perkara yang diyakini pasti dalam agama. Ya, tetapi kalau orang yang mengingkari hadis ahad, ya, orang yang mengingkari hadis ahad, dia tidak menyebabkan dia kafir. Yang tidak menyebabkan dia jatuh kafir. Ini dia punya faedah dia kenapa perlu dibezakan antara mutawatir dengan ahad. Jadi orang yang mengingkari hadis ahad dia tidak jatuh kepada kafir, tetapi tetap berdosa juga, fasik. Dia hanya dihukum sebagai fasik kerana dia mengingkari hadis yang sahih sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olahnya dia tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olahnya, bukannya betul-betul dia tak percaya kepada Rasulullah, cuma dia tak percaya kepada jalan riwayat hadis itu. Dia tak percaya kepada jalan riwayat hadis tersebut, jadi seolah-olahnya dia tidak percaya juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu dia jatuh kepada hukum fasik dan berdosa, ya. Dan berdosa. Tetapi tidak sampai kepada tahap kafir. Ya. Kalau mengingkari hadis mutawatir sahaja yang menyebabkan boleh jatuh kepada kafir. Wal'iyadzubillah. Dan kedudukan hadis mutawatir itu sama seperti Al-Quran. Ya, mutawatir. Al-Quran dia mesti mutawatir. Ya, kalau tidak mutawatir dia bukan Al-Quran. Ya, dia tidak menjadi ayat Al-Quran. Ya. Seperti mana kiraat syazah, ya. Jadi dia tidak dianggap sebagai Al-Quran, ya. Sebab dia tidak mencapai tahap mutawatir. Jadi kalau kiraat syazah ini kita mengingkarinya tidak jadi kafir, ya. Tapi kalau mengingkari ayat Al-Quran, kiraat Al-Quran yang mutawatir jadi kafir, ya. Mengingkari ayat Al-Quran. Jadi kedudukan ayat Al-Quran dan hadis mutawatir ini sama tahap, ya, sama tahapnya. Dan ini adalah pendapat majoriti ulama ahlu sunnah wal jamaah yang perlu kita fahami dan kita pegang, ya, supaya kita faham bagaimana sesuatu hukum itu dikeluarkan, ya. Dan kita bila ada ilmu ni maknanya kita faham dan kita tidak mengingkari, ya. Sebab setengah orang ni dia boleh menafikan atau dia menidakkan sedangkan dia tidak ada ilmu mengenai hal-hal hukum seperti ini, ya. Seolah dia tidak percaya kepada ilmu para alim ulama ini. Jadi kalau dia tak pegang dengan alim ulama, dia nak pegang dengan siapa? Ya, dia nak pegang dengan siapa? Adakah dia berpegang dengan diri dia sendiri, hanya berpegang dengan akal fikiran dia, dengan hawa nafsu dia. Jadi ini yang bahayanya apabila seseorang itu dia tidak merujuk kepada alim ulama, tidak berpegang dengan pandangan para alim ulama ini. Dikhawatiri dia sesat dan menyesatkan orang lain. Wal'iyadzubillah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baru sampai kepada hadis yang bait yang ke-15, ada lagi 5 bait lagi. Insya-Allah kita sambung pada sesi yang akan datang. Maknanya habislah sampai ke bait yang ke-20, habis sesi akhir akan datang insya-Allah. Jadi mudah-mudahan semua yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada komen apa-apa. Wa fikum barakallah. Dan yang barang kelemahan itu daripada diri saya sendiri, dan saya sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, dan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.